Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripadanya kita dapat bersua pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda. Jadi terima kasih diucapkan kepada Surau An-Nur kerana telah pun menjemput saya dan mengadakan kuliah ini secara konsisten ya, sejak bertahun-tahun adakan kuliah demi kuliah. Mudah-mudahan dapat menambahkan kefahaman kita dan memberikan kita satu daya pemacu kekuatan untuk menambahkan amal dan keimanan kita sebagai hamba Allah, insya-Allah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selama ini menyertai kuliah-kuliah yang telah dianjurkan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, bertambah jugalah kefahaman dan amalan kita, insya-Allah. Dan hari ini kita nak tengok apa dia? Wasiat tentang perkara untuk mendapatkan pahala yang besar. Apakah dia hadis Nabi tentang perkara yang boleh dilakukan untuk mendapatkan pahala yang besar? Tunggu sahabat kita masuk dulu, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Siapa yang baru masuk tu boleh say hi, Assalamualaikum. Boleh bagi ucapan-ucapan dulu, memeriahkan ruangan komen kita. Bila lagi banyak interaksi, lagi cepatlah ya. Kita punya live ini boleh appear, boleh orang lain pun tengok juga. Dan kita juga boleh tekan butang share ataupun copy link dan sharekan link ini kepada rakan-rakan kita, kepada grup family kita. Mudah-mudahan sama-sama mendapat manfaatnya, insya-Allah. Baik, kita tengok apakah dia wasiat untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya, iaitu satu amalan yang Nabi ajarkan kepada isteri baginda, di mana amalan ini kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Baik, amalan ini ringkas, namun kalau dapatlah kita amalkan, insya-Allah saya rasa benda ni ringkas, jadi ramai orang boleh amal ya. Dalam Islam ada amalan-amalan yang dikatakan sebagai jawami'ul kalim ataupun jami'ul kalim, iaitu perkataan yang ringkas tetapi maksudnya menyeluruh ya. Jadi kita cari benda-benda macam ni untuk kita jadikan amalan harian. Baik, kita lihat hadis Nabi berkaitan dengan amalan ini. An Ibni Abbasin anna Juwairiyatan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'dan an adha wa hiya jalisah faqala ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha qalat na'am. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini 4 kalimah itulah yang Nabi SAW sebutkan. Masuk hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Juwairiyah, sesungguhnya Nabi SAW keluar daripada tempatnya pada waktu pagi dini hari. Pada ketika itu baginda hendak pergi solat subuh. Bila kata nak pergi solat subuh ni bermaksud waktu pagi yang subuh-subuh lah, awal-awal pagi lah. Awal pagi
Dan pada ketika itu, Juwairiyah berada di tempat solatnya, melaksanakan ibadah. Kemudian, setelah waktu duha, baginda pulang dan ternyata Juwairiyah masih berada tetap duduk di tempatnya. Bermaksud sepanjang masa daripada waktu Nabi nak pergi solat subuh, sampailah waktu duha dah menjelma baru Nabi balik. Time tu Juwairiyah masih lagi duduk dekat tempat dia bertafakur, beribadah itu. Kemudian baginda bertanya, jadi engkau masih seperti keadaan tatkala aku meninggalkanmu? Maksud dia memang pada tadi duduk macam ni lah. Ya, duduk berzikirnya, beribadahnya. Ya, Nabi tanya Juwairiyah, daripada tadi sampailah aku balik ni macam ni lah keadaanmu. Maka Juwairiyah kata, ya betul. Macam kita balik tengok isteri duduk atas jadah lagi kan. Oh, daripada tadilah duduk atas jadah ni kan, lama ibadah dia. Daripada sebelum Nabi pergi solat subuh sampai dah waktu duha. Maka Nabi SAW bersabda kepada Juwairiyah, telah aku lafazkan 4 ucapan sesudahmu sebanyak 3 kali. Kalau ia ditimbang dengan apa yang engkau katakan sesudah hal ini, tentu ia akan memberatkan timbangannya, iaitu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah itu bermaksud Maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan pujinya, adada khalqihi, sebanyak makhluknya, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih, dan seberat arasnya dan seluas kalimah-kalimahnya. Jadi 4 kalimah ini Nabi sebut, kata 4 kalimah ini kalau dibaca akan menambahkan beratnya amalan, timbangan amalan pada amalan-amalan yang telah Juwairiyah laksanakan di tempat beliau, iaitu ibadahnya, zikirnya, solatnya, sepanjang beliau duduk di situ. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang amalan-amalan kebaikan ni, kita kena memperbanyakkan buat benda baik. Bermaksud bukan sikap kita dah buat baik kita rasa selamat. Dah buat baik sikit, oh okey lah. Dah banyak sedekah ni, kita pulun hari ni, kemudian esok tak buat dah. Tidak. Amalan kebaikan ni mesti berterusan. Dan kita mesti kreatif mencari cara menambahkan amalan supaya hati itu tidak jemu. Kerana itu hiburan juga harus. Bukanlah hiburan Coldplay, bukan hiburan melampau. Maksudnya kita dah okey baca Quran, dah solat kan, tiba rasa nak berehat. Bolehlah berehat sekejap, bergurau dengan anak isteri, ya, menonton rancangan yang bermanfaat, boleh. Kemudian teruskan beramal ibadah yang lain. Teruskan ibadah-ibadah khusus yang kita laksanakan. Perbuatan ibadah yang kita buat ni, dia bukan bersifat one off, bukan bersifat sementara, bukan bersifat pulun-pulun-pulun lepas tu tinggal, tidak. Ya, sebaik-baik amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik amalan, bentuk perbuatan amalan yang disukai itu macam mana? Yang walaupun sedikit tetapi ianya berterusan. Jadi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang mana ia menghadap kepadanya. Maka fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah berbuat kebaikan. Sebab kita tak tahu esok apa jadi, kemudian lusa apa jadi. Hari ni boleh jadi kita boleh banyak amalan, ya boleh jadi hari ni kita nak buat betul-betul rasa bersungguh-sungguh, hati tu kata rasa lembut, pagi-pagi dah dengan kuliah subuh. Esok boleh jadi rasa malas, ya, boleh jadi terlayan benda-benda yang sia-sia banyak kan. Ni baru habis aku kata politik kan, suasana politik yang panas, yang mungkin menyebabkan ramai orang bergaduh. Terlebih pula melayan berita politik sampai lewat malam, besok subuh ke laut dah. Jangan macam tu. Jadi ibadah kita ni kena berterusan, kena konsisten. Kalau kita rasa mungkin barangkali
dah rasa biasa dah buat ni, rasa macam dah selalu buat lah, nak try benda lain. Nabi ajar pula zikir, banyak jenis zikir. Maka amalan-amalan ini perlu kita bawa banyak-banyak, buat banyak-banyak. Lepas tu kena mencari pelbagai versi. Oh, hari ni kita belajar zikir baru. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati. Jadi beginilah ya amalan yang Nabi ajar kepada Juwairiyah, yang dikatakan dapat menambahkan keimanan dia. Dan kita perlu berusaha untuk menambahkan kebaikan dalam amal ibadah. Dan dengan amalan wajib memang kita boleh buat, memang kita perlu buat. Tetapi ibadah sunat yang tidak diwajibkan itu perlu kita tambah baik. Perkataan Ibnu Abbas ya dalam ayat tadi, wahiya fi masjidiha, digunakan kalimah itu Juwairiyah berada di masjidnya. Masjid di sini bukanlah bermaksud masjid yang kita faham tempat solat berjemaah tu, tetapi pada waktu itu Juwairiyah ada di rumahnya, iaitu di tempat yang biasa beliau menunaikan solat. Dan Juwairiyah ni siapa? Juwairiyah ini merupakan Ummul Mukminin yang telah pun dinikahi oleh Nabi SAW. Dan pada zaman dahulu nama dia Barrah. Ya, tapi Nabi setelah nikah dengan Nabi tukar menjadi Juwairiyah. Dan Nabi mengajarkan amalan-amalan ini supaya isteri baginda mendapat banyak kebaikan tambahan daripada amalan-amalan soleh yang telah dilaksanakannya. Apa maksud ayat tadi? Subhanallah wa bihamdih, sebanyak masing-masing daripada makhluknya. Kemudian waridha nafsih, aku bertasbih seperti yang diredai olehnya. Wazinata arsyih, maksud dia aku bertasbih laksana seberat arasnya. Padahal tak ada siapa lah yang tahu betapa berat arasnya selain daripada Allah. Nak kata betapa kita nak memperbanyakkan tasbih kita kepada Allah. Kemudian midada kalimatih, seperti itulah dalam hal bilangannya. Ya, al-midad di sini masdar dengan perkataan al-madadu. Maksud dia benda yang banyak. Kata para ulama, penggunaan perkataan ini sebagai kiasan sebab kalimah-kalimah Allah ni dia tidak terbatas. Dia sangat banyak, maka yang dimaksudkan di sini sangat banyak. Something yang kita tak boleh nak kira. Jadi kita sebut sebagai midada kalimatihi. Ya. Maka kerana itu amalan ini dikatakan bahawa amalan ini dapat menambahkan berat amalan itu, walaupun bolehlah kita simpulkan pasti begitu banyak amalan yang Juwairiyah dapat buat. Kita takat duduk 15 minit atas sejadah pun, wirid lebih sikit pada biasa pun terasa seperti soleh di awang-awangan sangat dah kan. Juwairiyah ni daripada Nabi sebelum pergi solat subuh sampai Nabi balik waktu duha masih lagi duduk di atas sejadah. Nabi tambah pula ajar amalan yang boleh menambahkan berat timbangan. Maka sudah pasti kalimah 4 tadi ni merupakan kalimah yang sangat besar pahala dan nilainya lah. Maka kita boleh amalkan. Jom kita baca lagi sekali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Mudah-mudahan bermula pagi ini dapat kita amalkan setiap hari insya-Allah. Jadi itu tadi amalan. Ya, dan kita ni dah nak masuk kepada bulan Ogos. Ya, bukan dah nak masuk, memang dah masuk kepada bulan Ogos. Jadi kita nak masuklah sirah sikit ya. Jadi kalau bulan Ogos ni saya suka masuk sirah sikit. Sahabat-sahabat, kalau kita melihat yang paling berperanan membebaskan kita ialah Nabi Muhammad SAW. Dalam bentuk baginda membebaskan kita daripada jahiliyah kepada kemanisan iman dan Islam. Ketika Nabi SAW berdakwah ya, ketika Nabi bermula, Nabi menjadi Rasul, dakwah Nabi juga mendapat sebegitu banyak tentangan daripada penduduk Quraisy. Ya, bila saya sebut tentang Nabi berpesan kepada Juwairiyah, Nabi boleh pergi masjid. Ini pada zaman Nabi telah berada di Madinah, selepas zaman
pembukaan kota Mekah, bila sudah stabil. Tapi di awalan Nabi mendapat wahyu, ya, 6 hijrah dan ke bawah. Bahkan ketika Nabi berada di kota Mekah, tempat kelahiran baginda ni local people, bukannya orang lain. Pada ketika itu Nabi mendapat tentangan yang sangat-sangat hebat. Jadi awal-awal Nabi menyampaikan dakwah, umat Islam, orang kafir Quraisy belum tentang lagi. Sebab di awal Nabi menyampaikan dakwah tu secara senyap-senyap dulu. Mereka tahu, ada agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Tapi mereka tak ambil pot sangat. Sebab ada juga pada ketika itu fahaman orang lain yang anti berhala. Ada. Pada waktu mereka menyembah berhala di awal-awal Nabi menyampaikan Islam, waktu tu memang ada dah golongan-golongan anti berhala. So mereka ingat yang dibawa oleh Muhammad ni adalah sekadar ajaran macam biasalah. Dan ketika itu gerakan anti berhala pun taklah top sangat. Tak adalah mendapat sambutan sehingga menggugat kekuasaan orang-orang pemimpin besar Quraisy ni. Tapi bila Nabi mula sampaikan dakwah, Nabi menyampaikan dakwah, kemudian Nabi mempengaruhi orang-orang terdekat di sekitar baginda. Antaranya yang paling awal peluk Islam siapa? Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali memeluk Islam, sepupu Nabi. Yang ketiga, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi, iaitu seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. So memang duduk dengan Nabi, merapat dengan Nabi lah. Kemudian antara yang terawal memeluk Islam pula adalah Sayyidina Abu Bakar, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan ramai, a few names lagi lah. Mereka ini digelar As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang terawal memeluk Islam. Okey, so bila ramai, dah makin ramai, dah belah-belah orang kan, orang kafir Quraisy pun dah mula menyadari adanya ajaran baru daripada Muhammad. Dan mereka dah mula dipagut rasa bimbang kalau ajaran yang dibawa ini boleh menggugat kedudukan mereka. Kerana dia punya perkembangan tu agak pesat. Kenapa orang boleh senang-senang nak ikut Nabi? Sebab Nabi ni ada track record yang bagus. Baginda akhlaknya baik. Kemudian dikenali sebagai Al-Amin. Even before dilantik menjadi Nabi lagi, orang memang dah suka Nabi. Iaitu Nabi digelar sebagai Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang amanah. Akhlak Nabi disenangi. Keluarga baginda disegani. Baginda ni, family membersnya adalah para pemimpin masyarakat Quraisy pada waktu itu. Sebab itu orang menghormati keluarga baginda, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jadi pada ketika itu, bila baginda mula sampaikan dakwah, orang tak ambil pot sangat lah. Pembesar Quraisy pun ingat, alah tak apalah, sikit-sikit je kan. Tapi bila makin ramai yang memeluk agama Islam, mereka pun sudah mula rasa anxious. Tak tenang lah. Especially ketika mereka melihat, ya, orang-orang yang memeluk kepada agama Islam itu adalah dalam kalangan para du'afa, orang-orang miskin, orang-orang yang dhaif, para hamba, orang-orang suruhan. Kerana agama Islam ini menjanjikan keadilan dan kebebasan manusia. Jadi mereka tertarik hati dan makin ramai yang peluk agama Islam. Di awal-awal keislaman, di awal-awal Nabi sampaikan dakwah, pada waktu itu mereka masih lagi mengamalkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Time tu masih lagi belum turunnya perintah solat 5 waktu seperti yang berlaku dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Jadi waktu itu mereka tetap solat, tetapi dalam catatan sirah menunjukkan mereka solat 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari pada waktu petang. So mereka solat 2 rakaat 2 kali sehari. Pada waktu itu mereka solat pun sembunyi-sembunyilah, dalam rumah. Dan bila Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dah peluk Islam, mereka berkumpul di rumah Al-Arqam untuk mendengar peringatan-peringatan daripada Nabi. Jadi pada waktu itu masih lagi small community, tetapi sudah menggoncang sedikit hati pembesar-pembesar Quraisy. Dan ketika datangnya musim orang datang ke Mekah untuk menziarahi Kaabah,
Time tu memang ada mereka mengamalkan saki baki lah amalan yang telah diajar oleh Nabi Ibrahim. Tetapi sudah pun diseleweng. Bila nak menunaikan tawaf tu, ada pula berhala di sekeliling Kaabah. Jadi memang dia pergi campur-campur lah. Sebab tu zaman jahiliah ni jahil dalam mereka mengamalkan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan diperturun kepada masyarakat-masyarakat Arab di semenanjung Mekah waktu itu. Masih ada juga yang mencampurkan dengan berhala, dengan syirik dan lain-lain. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni dia perbimbang lah. Macam mana kalau orang datang ke Mekah ni, yang datang orang Arab daripada luar Mekah datang ke Mekah untuk ziarah Kaabah ni, dan mereka terpengaruh dengan ajaran Muhammad. Mana boleh macam ni, sebab Muhammad mengajar supaya menyembah Allah Tuhan yang satu. Padahal mereka ketika itu turut sama menyembah berhala. Turut sama beribadah dengan perantaraan berhala. Antara yang famous, Al-Lat, Al-Uz, Al-Manat. Ini 3 berhala yang famous pada zaman itu. Jadi mereka bimbang, apa yang kita nak cakap kepada orang yang datang ke Mekah ni? Apa kita nak bagi tahu mereka supaya mereka tak terpengaruh dengan Muhammad? Mereka buat meeting di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi mereka cuba untuk membunuh karakter Nabi supaya orang tak nak dengar cakap Nabi. Maka bila mereka buat meeting, ada yang kata, apa kata kita kata yang Muhammad sebutkan itu, ayat-ayat yang dia sampaikan itu dalam bentuk ayatul Quran. Itu kita sebut dia sebagai sihir. Muhammad ni seorang penyihir. Tapi mereka bila bincang, dia kata, tak boleh. Sebab apa ayat-ayat yang baginda ungkapkan tu bukanlah mantra-mantra sihir yang biasanya. Jadi ayat yang Nabi ungkap tu ayat Quran. Dan orang Arab sendiri, mereka mengetahui bahawa gaya bahasanya, bahawa mesej yang disampaikan ayat Quran itu tidak sama dengan sihir-sihir. Okey, tak apalah, bincang lagi. Apa kata kita kata Nabi itu Majnun, bukan Nabi. Apa kata kita kata Muhammad itu Majnun. Mereka nak kata, kita kata Muhammad tu gila lah. Jadi apa yang dia cakapkan tu semuanya perkataan-perkataan yang keluar daripada orang yang tidak waras. Tapi ada pula yang kata, tak boleh. Sebab apa yang baginda ungkapkan itu bukan perkataan orang yang gila. Dan baginda sendiri, bentuk badannya, perwatakannya, orang kata appearance baginda bukan appearance orang gila. Maka batal lagi rancangan tu, nak tuduh Nabi gila. Tak boleh. Kemudian ada pula yang mencadangkan, apa kata kita kata beliau ni ialah seorang penyair. And apa yang beliau katakan tu adalah syair-syair belaka. Maka mereka pun fikir, tak boleh jugalah. Sebab apa yang baginda ungkapkan tu tidaklah sama seperti syair. Ada pula yang cadang, apa kata, kita bagi tahu orang yang datang, yang baginda duk cakap pasal Tuhan, pasal ayat-ayat tu semua ialah sekadar dongengan sahaja. Maka mereka bincang. Itu tak boleh, ni tak boleh. Akhirnya mereka dapat satu persetujuan untuk memberitahu orang-orang yang datang ke Mekah supaya mereka ni tak terpengaruh dengan Nabi. Maka mereka cakap bahawa Nabi ialah seorang penyihir. Dan hati-hati, kalau kamu dengar apa yang dia cakap, boleh jadi kamu terkena sihirnya. Padahal apa yang Nabi ungkapkan tu tidak lain, tidak bukan adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia kepada mengesakan Allah Ta'ala. So, pertama mereka menentang Nabi dengan cara membunuh karakter Nabi dan cuba membuatkan orang lain memandang buruk kepada Nabi supaya tak ikutlah ajaran yang Nabi bawa. Yang kedua, mereka juga cuba untuk pujuk Abu Talib. Abu Talib ni merupakan orang yang dihormati dalam kalangan penduduk Mekah. Seorang antara pembesar lah, kita panggil pembesar Quraisy. Jadi pada waktu itu mereka minta kepada Abu Talib supaya diserah, supaya sama ada pertama Abu Talib tegur Nabi supaya baginda tidak terus-terus menyebarkan ajaran baru itu, ataupun yang kedua, kalau engkau sendiri tak nak tegur, engkau bagi Muhammad kepada kami supaya kami dapat uruskan. Apa tindakan Abu Talib? Abu Talib tak bagi. Bahkan Al-Walid bin Al-Mughirah sanggup bagi anak dia. Anak lelaki dia tu handsome, pemuda,
Dia kata, kau bagi anak saudara kau Muhammad kepada kami, untuk kami uruskan ya, supaya dia dah tak sebarkan fahaman Islam itu, dan kami ganti dengan pemuda, iaitu anak kami. Sanggup tukar dengan anak sendiri. Maka kata kata Abu Talib apa dia, kamu memberikan anak kamu kepada aku untuk aku tanggung makan, minum dan jaga, sedangkan kau minta pada aku anak aku untuk kau bunuh. Maka dia tak bagilah. Tidak bagi. Dan bila Abu Talib cuba untuk meminta Nabi menghentikan dakwahnya, dan Nabi enggan, Nabi bagi tahu baik-baik bahawa Nabi takkan hentikan dakwah, maka Abu Talib kata pada dia, teruskanlah berbuat apa yang kamu sedang lakukan. Selagi aku ada, aku akan tetap melindungimu. Ya, selagi aku ada, aku akan tetap melindungimu. Namun aku tidak mungkin mengikut ajaranmu dan berpaling daripada ajaran nenek moyangku. Jadi Abu Talib ni penyokong kuat Nabi di samping Sayyidatina Khadijah. Dan pada waktu itu orang cuba menghentikan dakwah baginda melalui Abu Talib. Tapi Abu Talib enggan, dan Abu Talib tetap mempertahankan Nabi. Di awalan itu, Nabi hanya sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Bukanlah sembunyi, tapi perlahan-lahan dan daripada mulut ke mulut saja. Gerakan yang perlahan saja. Tetapi bila turunnya surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai ayat 217, Nabi diperintahkan untuk wa'anzir ashiratakal aqrabin. Nabi dah mula diperintahkan untuk memberikan peringatan itu kepada kaum keluarga yang terdekat. Dah mula sikit-sikit. Jadi Nabi naik ke Bukit Safa dan Nabi buat pengumuman untuk mengajak ahli keluarga baginda kepada Islam. Wahai Bani Abdul Muttalib, Nabi kata. Ya, jadi Nabi seru secara terang-terangan dah time tu. Tapi lebih utama kepada family members saja. Kemudian waktu itulah Abu Jahal laknatullah cuba untuk kacau dakwah Nabi. Dia pergi menyampuk, dia pergi kata supaya jangan percaya kepada Nabi. Maka kerana itulah Abu Lahab ni mendapat sebesar-besar siksaan dalam Quran yang Allah tuliskan untuk beliau. Allah firmankan untuk beliau, tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah Al-Masad didedikasikan untuk Abu Lahab laknatullah, ya. Kemudian pada waktu itu pula Nabi SAW setelah baginda menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga, orang-orang pembesar Quraisy dah mula rasa ni dah tak boleh jadi ni. Kita mesti hentikan Nabi Muhammad dengan pengikut-pengikut dia daripada menjadi berani. Bermula penentangan secara perbuatan fizikal. Antara perbuatan fizikal yang pernah dihadapi oleh Nabi ialah, pertama, ancaman bunuh dan dicederakan fizikalnya. Iaitu pernah Nabi ketika baginda menunaikan solat di sekitar Kaabah, bila baginda sujud, pernah ada orang kafir menuangkan kotoran unta, kotoran daripada perut unta yang kotor, yang hanyir itu, ke belakang baginda ketika baginda sedang sujud. Dan waktu itu Nabi sujud begitu lama, hinggalah bila ada orang nampak, orang bagi tahu kepada Fatimah yang berada di rumah. Dan Fatimah datang dan dia tolong bersihkan kotoran itu daripada belakang Nabi. Begitu juga ada yang mencederakan Nabi. Abu Jahal pernah pukul Nabi sampai berdarah. Punya jahat kan. Dia pukul Nabi sampai berdarah. Dan pada waktu itulah Sayyidina Hamzah pergi untuk balas balik kepada Abu Jahal. Ya. Kemudian daripada penentangan-penentangan pada Nabi secara fizikal ni, mereka turut memberi ancaman fizikal kepada pengikut-pengikut Nabi juga. Antaranya keluarga Yasir. Sumayyah dan Yasir telah pun dibunuh. Ammar telah pun diugut untuk meninggalkan Islam, tapi Ammar berjaya lari. Ya, dan yang keempat, selain daripada penentangan fizikal, mereka juga kemuncaknya cuba untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib selama 3 tahun.
mereka telah mengadakan satu perjanjian, satu notis pemboikotan yang ditampal di dalam Kaabah supaya mereka tidak boleh berkahwin dengan kedua-dua keluarga ini. Mereka juga tidak boleh mengadakan sebarang jual beli. Sampailah dalam tahap boikot ini, sampai ke tahap mereka tak ada putus bekalan makanan. Sebab orang kafir Quraisy yang boikot tu, mereka menghalang peniaga-peniaga daripada berjual beli dengan kedua-dua keluarga ini. Sampai ke tahap mereka memakan daun-daun kayu, dan ada yang sakit, ada yang tidak dapat makanan, kurang makanan. Sehinggalah tahun yang ketiga, barulah pemboikotan itu berakhir. Jadi sahabat-sahabat, kenapa Nabi menghadapi cubaan-cubaan ini? Saya hari ni cerita tentang tentangan dulu. Kenapa Nabi bersungguh-sungguh? Supaya baginda dapat membebaskan manusia daripada belenggu kejahilan, belenggu perkara-perkara yang tidak elok, belenggu perbuatan-perbuatan jahiliyah yang lari sangat daripada unsur kemanusiaan, kepada Islam yang menjamin keselamatan, keamanan, keadilan untuk kita semua. Maka Nabi memerdekakan kita dengan iman dan Islam, iaitu iman meletakkan dalam diri akidah yang benar, hanya menyembah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan Islam, Nabi membawa lembaran cara hidup baru yang memberi keadilan, keamanan dan status sosial yang adil untuk semua. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita dapat menuntut lebih banyak ilmu, kerana hanya dengan ilmulah kita akan dibebaskan daripada belenggu kejahilan. Dan hargailah dakwah Nabi ini, kerana dakwah ini bukanlah dimulakan dengan cara yang selesa, tetapi bahkan dimulakan dengan darah, keringat dan air mata. Mudah-mudahan kita dapat menghargai nikmat iman dan Islam yang kita ada hari ini. Pertahankanlah keislaman, tauhid, akidah kita, dan janganlah kita kembali kepada kejahilan setelah kita mendapat hidayah. Maka dengan itu saya rasa sampai di sini sajalah nak ambil semangat patriotik bulan 8, bulan Ogos ni, yang mengambil semangat kemerdekaan. Mudah-mudahan kita merdeka yang sebenarnya menyayangi nation, bangsa, agama, menyayangi tanah air kita. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekian saja, terima kasih kepada semua yang menonton. Ada nama-nama familiar ni, Arosmil, Ahmad Kipli, Liza Bagan, Satu Kehidupan, Siti Mazira, Encik Zulkifli, Fizi Hassan. Jadi terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut kemerdekaan.